dah. Ya, siapa kita hari ni? Doktor, lawyer, ustaz, engineer, orang biasa, orang kenamaan, ya, kita tidak akan ada dan tidak ada apa pada diri kita kecuali ibu kita lahirkan kita daripada zuriat ayah kita. Ya, apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ni amalan-amalan yang kita boleh lakukan, yang mana amalan ini membawa kita kepada cinta Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintai kita dan kita juga mencintai Allah. Lalu dijawab, qala, ya, Nabi menjawab, as-salatu ala waqtiha. Ya, salat pada waktunya. As-salah fi waqtiha, iaitu menunaikan solat dalam waktunya. Ada hadis-hadis yang lain, as-salah fi awwali waqtiha, solat di awal waktu. Ya. Siapa-siapa yang solat di awal waktu, dia telah melakukan amalan yang mana Allah amat mencintainya. Dan amalan itu amalan dicintai oleh Allah, dan pelaku amalan itu pelaku yang dicintai oleh Allah. Ya, orang azan dah ada buat persiapan dah. Kan ada satu kisah tu, bila mana di akhirat nanti malaikat bertanya pada Allah. Satu golongan manusia yang wajah dia bercahaya macam bintang. Golongan kedua bercahaya macam bulan, golongan ketiga bercahaya macam matahari. Maka bila mana ditanya yang macam bintang ni, ialah bila mana azan, dia tinggalkan kerja dia, dia pergi ambil wuduk, dia pergi solat. Solat tu di mana? Di masjid. Maka di akhirat nanti wajah dia bercahaya macam bintang. Yang keduanya ialah macam bulan. Saya cerita ringkas sebab dah banyak kali dah mungkin saya sebut di sini, iaitu bila mana ditanya dia ni, bila mana azan, dia dah ada wuduk dah berjalan pergi ke masjid. Maka wajah dia macam bulan purnama bercahaya. Yang keduanya macam matahari, maknanya dia bila mana azan, dia dah ada wuduk, dia dah ada dalam masjid dah. Jadi kalau boleh kita sebelum azan 5 minit, 10 minit tu dah ada wuduk, dah ada dalam masjid. Orang azan, kita dah ada dalam masjid. Itu yang paling utama sekali, sehingga wajahnya diberi cahaya oleh Allah seumpama cahaya matahari. Seumpama, ya. Jangan pula kata matahari, tak. Okey, boleh. Yang kedua, qultu summa ayyu, kemudian aku bertanya lagi, apakah amalan yang kedua? Apa lagi? Qala birrul walidain, ya, berbakti, berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Yang ni pun dah faham sangat dah. Ya, siapa kita hari ni? Doktor, lawyer, ustaz, engineer, orang biasa, orang kenamaan, ya, kita tidak akan ada dan tidak ada apa pada diri kita kecuali ibu kita lahirkan kita daripada zuriat ayah kita. Tak payahlah sangat kita nak rasa bangga dengan ayah kita. Ayah kita dulu petani, kita sekarang engineer contohnya. Nak berbangga dengan dia? Tak payah. Nak rasa hebat lebih pada dia? Tak payah. Mak kita dulu suri rumah, kita sekarang apa? Doktor. Kan? Arkitek, apa? Tak payahlah. Mak kita lebih mulia jauh daripada kita. Kalau mak kita tak lahirkan kita, tak ada apa kita hari ni. Ya. Bukan setakat tak ada jadi lawyer, tak ada jadi doktor, ada pun tak ada. Apa tu? Ada pun tak ada. Tak wujud. Tu bahasa lagi mudah. Itulah, maka berbuat baik pada ibu bapa ni antara amalan yang paling dicintai oleh Allah. Dan buat baik pada ibu bapa ni masa dia hidup dan masa dia meninggal dunia. Sama sahaja. Jangan kata mak kita masih ada, lain. Mak kita, cuma bentuk amalannya berbezalah. Dan tidak ada sesuatu yang paling Allah suka kepada kita ialah bila mana kita membuat ibu dan ayah kita gembira. Buatlah sesuatu dan ibu dan ayah kita supaya dia gembira. Buatlah apa pun. Dia bercakap sesuatu yang menyebabkan dia senyum, buat sesuatu yang menyebabkan dia rasa gembira. Jangan pernah sekali-kali buat dia menangis. Dia ada beberapa air mata yang kalau gugur ke bumi, habislah kita. Yang pertama, air mata Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Jangan buat Nabi-Nabi dan Rasul menangis. Ya. Sekarang ni pun kita jangan buat Nabi kita menangis dengan sebab kita. Ya, Nabi kita sedih dengan sebab kita. Sebab itulah ada ustaz-ustaz, tapi kalau tajuk ni rugi masa, tak payahlah. Ya. Kadang-kadang ustaz-ustaz kadang-kadang nak sebut, kadang-kadang tak nak sebut. Ya. Duk bercakap pasal ibu Nabi ni masuk syurga ke masuk neraka. Dah ada ustaz-ustaz mengatakan ibu bapa Nabi ni adalah ahli neraka. Jadi benda-benda begini ni, Nabi seronok tak kalau kita cakap? Kalau orang cakap kat kita, puan, akak, saya rasa mak ayah akak ni ahli neraka rasanya. Ni ustaz apa ni?
Ya, yang menyebabkan hati kita rasa luluh, rasa sedih, rasa kecewa. Ya, dia sendiri pun dia tak tahu dia masuk syurga ke neraka. Sedap letak orang dalam neraka. Apatah lagi ibu dan bapa Nabi. Sedangkan mereka tu ahlul fitrah. Banyaklah kita boleh bahas, tapi tak naklah. Tapi ada orang ni dia suka buat Nabi ni sedih. Macam orang muslimat kan, muslimat atau muslimin tak kira lah. Muslimin dia pakai seluar pendek. Muslimat dia dedah aurat merata. Ni Nabi suka ke Nabi sedih? Tu jangan buat Nabi sedih, ya, sehingga menitiskan air mata. Yang kedua, jangan buat ibu bapa sedih sehingga menitiskan air mata. Habislah kita dengan Allah. Hilang rahmat, hilang keberkatan. Kalau pernah buat, minta maaf lah, ya, menangis depan dia, merayu depan dia. Yang ketiga, air mata para awliya, ya, para wali Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan kita hilang. Orang yang khianat pada wali-wali Allah ni ialah orang yang akan mati su'ul khatimah. Ya, mati dia mati yang buruk. Mati yang jahat, mati yang tidak ada iman, wal iyazubillah. Dan siapa wali Allah ni? Wali Allah ni orang beriman lah. Orang beriman ni paling rendah, paling tingginya ialah lebih tinggi daripada itulah. Ya, dia setakat dia bukan setakat dia ulama, dia adalah aulia. Dia orang soleh, dia aulia. Dia orang mukmin, dia aulia. Ni habislah kita. Tu sedikit pesanan yang kita dah faham. Tapi antaranya wali-wali ni siapa dia bagi kita? Ibu dan bapa kita. Mereka adalah wali-wali kita yang doanya adalah makbul. Apa lagi? Berbuat baik kepadanya akan menyebabkan kita ni murah rezeki. Sebagaimana ada ulama mengatakan, kalau kita nak rasa rezeki kita ni macam raja-raja, harta kita macam raja-raja diberi oleh Allah kemewahan, maka berilah kemewahan, kesenangan pada ibu dan bapa kita. Sekadar kemampuan yang ada lah kan. Setiap orang berbeza. Okey, seterusnya, qultu summa ayyu. Kemudian apa lagi? Qala, lalu Nabi jawab, al-jihadu fi sabilillah, ia berjihad di jalan Allah ataupun berjuang di jalan Allah, ia menegakkan Islam. Baik, hadis, kita baca sikit keterangan. Hadis ini menyebut tertib keutamaan amalan. Baik, salah satu daripada cara kita nak faham bagaimana amalan ni. Kalau orang tanya, kadang-kadang kita selalu tanya, mana lebih baik Ustaz? Mana lebih afdal? Kalau kita tanya yang ni pula, sembahyang dengan buat baik dengan ibu bapa ni mana lebih utama? Maka sembahyanglah dulu. Mana dalil? Dalilnya Nabi letak solat dulu, barulah ibu bapa. Kenapa pula? Kerana orang ni kalau dah tak solat, macam mana dia nak buat baik pada ibu bapa dia? Macam mana? Kerana bila mana dia tak solat, dia buat dosa. Dosa tu mungkin akan ditanggung juga oleh ibu dan bapa dia. Jadi dia menganiayai ibu bapa dia sendiri. Yang ni sebab tu dia kena solat dulu. Lepas solat tu baru dia buat. Dan biasanya orang yang solat, insya-Allah dia akan buat baik pada ibu bapa dia. Biasa yang tak solat tu, tu biasanya tak buat baik pada ibu bapa, ataupun yang tak buat baik pada ibu bapa tu biasanya yang tak solat lah tu. Biasanya, bukan semestinya. Ya, ada juga yang kaki masjid solat tapi buruk juga perangai dia dengan ibu bapa dia. Ada juga, tapi biasanya tidak begitu. Okey, baik ya. Itu susunan yang telah disusun oleh. Kemudian barulah jihad. Sebab tu ingat tak, ada sahabat-sahabat Nabi datang jumpa dengan Nabi nak pergi berjuang di jalan Allah. Akhir sekali Nabi tanya, dah bagi tahu pada ibu dan bapa tak? Ada mak lagi tak? Ada. Dah maklumkan pada mak. Kalau mak tak bagi, jangan pergi.